Malaysia. Bukankah itu hanya sebuah negara yang penuh hutan dan ladang kelapa sawit? Apa yang hebat sangat di sana? Apabila pihak sekolah mengumumkan bahawa destinasi lawatan sambil belajar tahun ini adalah Malaysia. Fran, seorang pelajar, perempuan dari sekolah tinggi berprestij di sebuah kota besar, China serta rakan-rakannya terus mengeluh dengan nada sinis. Bagi mereka Malaysia hanyalah sebuah negara membangun di Asia Tenggara yang sering digambarkan dalam media mereka sebagai negara yang santai, ekonominya biasa-biasa sahaja, dan cuacanya panas terik, sama sekali tidak berbaloi untuk dikunjungi. Lupakan sajalah, tak ada apa yang boleh diharapkan pun. Kalau bosan sangat nanti aku ambil gambar hutan atau jalan berlubang lepas tu muat naik ke media sosial, buat bahan jenaka, kata Fran sambil tersenyum sumbing. Rakan-rakannya turut menyahut. Aku dengar pengangkutan di sana teruk jalan raya sesak dan kotor. Pasti membosankan. Mereka memandang remeh perjalanan ini bersiap sedia untuk menggunakan peluang ini bagi menonjolkan betapa maju dan modernnya negara asal mereka berbanding Malaysia. Dalam minda mereka imej Malaysia terperangkap dalam klise lama kampung air jalan tanah merah dan teknologi yang ketinggalan zaman. Mereka yakin perjalanan ini hanya akan membuktikan betapa hebatnya tanah air mereka sendiri. Beberapa bulan kemudian, Fran dan rakan-rakannya melangkah masuk ke dalam pesawat menuju ke Kuala Lumpur dengan hati yang berat. Tiada siapa menyangka bahawa perjalanan ini bakal memutarbalikkan persepsi mereka sebanyak 180 darjah. Hari pertama kejutan di lapangan terbang dan lanskap bandar pesawat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Fran dan kumpulannya berjalan keluar dari kabin dengan langkah malas bersedia untuk menghadapi suasana yang kampung. Aduh, mesti lapangan terbang kecil dan panas, kan rumut rakan baik Francine Yi. Namun sebaik sahaja mereka melangkah masuk ke terminal satelit, semua mulut terkunci rapat. Pemandangan di hadapan mata mereka sama sekali berbeza dengan gambaran negara mundur yang mereka bayangkan. Dinding kaca gergasi membiarkan cahaya matahari menerangi lantai yang berkilat, dikelilingi oleh seni bina futuristik yang bergabung dengan elemen hutan hujan tropika di tengah-tengah terminal. Kereta api aerotrain yang menghubungkan terminal bergerak pantas dan senyap. Papan tanda digital gergasi memaparkan maklumat dalam bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan Mandarin dengan resolusi tinggi. Biar betul, ini Malaysia, wajah Fran beku tergamam. Kejutan mereka tidak terhenti di situ. Apabila Fran pergi ke tandas, dia mendapati kemudahannya setanding dengan hotel 5 bintang. Lantainya kering dan bersih, cerminnya berkilau, dan sistem sanitasi otomatik berfungsi dengan sempurna. Bau di dalamnya harum dengan hiasan bunga orkid, hidup di sudut singki. Ini lebih bersih daripada tandas sekolah antarabangsa kita, bisik Fran sendirian. Dia melihat jadwal pembersihan di dinding. Setiap jam ada petugas yang memastikannya bersih. Apabila mereka berkumpul semula di balai ketibaan, rakan-rakannya yang lain juga kelihatan bingung. Kita datang sini untuk gelakkan tempat ni kan? Tapi Fran mengeluarkan telefon bimbitnya, niat asalnya untuk mengambil gambar bukti kemunduran terbatal serta-merta. Tiada apa yang boleh diejek di sini. Menaiki bas persiaran mewah menuju ke pusat bandar raya Kuala Lumpur, Fran cuba memujuk hatinya. Tak apa mungkin lapangan terbang saja yang cantik, sebab itu muka negara. Tunggu masuk bandar mesti nampak sisi buruknya. Tetapi apabila bas meluncur laju di Lebuh Raya Maju MEX menuju ke pusat bandar, mereka sekali lagi terdiam. Jalan rayanya lebar berturap rata dan dikelilingi oleh kehijauan pokok-pokok yang dijaga rapi. Korang perasan tak jarang dengar bunyi hon, kata Fran dengan hairan. Di kota asal mereka bunyi hon dan jeritan pemandu adalah simfoni harian. Di sini aliran trafik bergerak lancar dan pemandu kelihatan sabar mematuhi lorong masing-masing. Apabila menara pencakar langit seperti menara berkembar Petronas dan menara Merdeka 118 mula kelihatan membelah awan, Sinyi menjerit kecil. Tengok tu, jalan rayanya bersih, tak ada sampah berterabur. Fran memerhati dengan teliti. Walaupun tong sampah awam tidak kelihatan di setiap meter jalan raya dan kaki lima di kawasan segitiga emas itu sangat bersih. Mungkin mereka memang berdisiplin. Fran melihat seorang lelaki berkemeja korporat yang sedang berjalan di kaki lima. Selepas meminum air kotaknya, lelaki itu tidak membuangnya ke dalam longkang. Sebaliknya melipat kotak itu kecil-kecil dan menyimpannya ke dalam beg kerjanya. Wah, dia bawa balik sampah sendiri. Sinyi seakan tidak percaya. Kalau di tempat kita dah lama campak tepi jalan. Bukan hanya kebersihan lanskap bandar yang menggabungkan bangunan moden dengan pokok-pokok rendang menjadikan suasana nampak harmoni. Fran memandang botol air kosong di tangannya.
Kebiasaannya dia akan membuangnya sesuka hati, tetapi kali ini dia diam-diam menyimpannya ke dalam beg galasnya. Baiklah, selama beberapa hari di Malaysia ni, aku akan cuba ikut cara mereka, bisik hati Fran. Benih kekaguman mula bercambah. Hari kedua, syurga makanan dan kehangatan budaya makanan Malaysia, mesti cuma kari pedas dan berminyakkan. Tekak kita boleh terima ke semasa makan malam. Fran memandang hidangan yang tersusun di atas meja bulat restoran dengan penuh keraguan. Di hadapan mereka terhidang nasi lemak dengan sambal merah menyala satai yang dibakar garing ikan siakap stim limau dan semangkuk cendol sejuk. Rupanya nampak okey, tapi rasanya mesti pelik, omel Fran sambil menyepit sepotong daging satai dan mencelupnya ke dalam kuah kacang. Saat daging itu menyentuh lidahnya, matanya terbeliak luas. Ini apa? Sedapnya. Dagingnya lembut diperap dengan rempah ratus yang sempurna, dan kuah kacangnya mempunyai keseimbangan rasa manis dan pedas yang memikat. Sin Yi di sebelahnya mencuba nasi lemak. Nasi ini wangi sangat, rasa santannya lemak berkrim dan sambal ni. Pedas tapi manis, sangat serasi. Mereka yang asalnya memandang rendah masakan tempatan kini tenggelam dalam kenikmatan rasa. Hidangan di atas meja licin sekelip mata. Ikan siakap itu segar langsung, tidak hanyir membuktikan kualiti bahan mentah yang digunakan. Aku ingatkan aku akan rindu makanan rumah, kata Fran sambil memandang pinggan yang kosong. Rupanya aku silap besar. Malam itu Fran menghantar mesej kepada ibunya. Mak, makanan Malaysia ni luar biasa sedap. Nanti kita kena datang sini bercuti sama-sama. Ibunya membalas dengan emoji terkejut. Bukankah kamu benci nak pergi sana? Cepat betul berubah hati. Fran tersenyum dan menaip. Orang bodoh je tak mengaku sedap. Makanan kat sini memang level lain. Hari ketiga insiden cemas dan budi bahasa orang asing. Pada hari ketiga rombongan mereka berhenti di kawasan rehat dan rawat R di Lebuh Raya semasa perjalanan ke Melaka. Aku nak ke tandas sekejap, kata Fran kepada rakan-rakannya. Tandas di R itu sangat bersih, lengkap dengan surau dan gerai buah-buahan. Namun apabila Fran keluar, dia mendapati tempat parkir bas itu kosong. Bas persiaran mereka sudah tiada. Bas mana? Fran panik. Dia memandang sekeliling, hanya ada kereta-kereta persendirian dan lori. Jantungnya berdegup kencang. Dia meraba saku seluarnya, telefon bimbitnya tertinggal di dalam beg di atas bas. Rasa takut mencengkam dirinya. Dia terduduk di bangku rehat, wajahnya pucat lesi, menahan air mata. Tiba-tiba sepasang suami istri warga emas berbangsa Melayu yang sedang berehat di situ perasan akan kegelisahan Fran. Mereka menghampirinya dengan senyuman lembut. Adik, kenapa ni adik? Okey, katanya Pak Cik itu dalam bahasa Inggris yang mudah difahami. Fran dengan suara terketar-ketar dan campuran bahasa Inggris yang tidak lancar cuba menjelaskan situasinya. Allah, tertinggal bas rupanya, kata Mak Cik itu dengan nada penuh simpati. Jangan risau nak, kami boleh tolong. Kamu tahu tak destinasi seterusnya kemana? Tanya Pak Cik itu. Fran menggeleng. Dia langsung tidak ingat nama hotel atau tempat lawatan seterusnya. Dia cuma ingat perkataan Red House, bangunan merah yang disebut oleh pemandu pelancong. Red House? Mesti bangunan Stadhuis di Melaka, teka Pak Cik itu sambil tersenyum. Tak jauh dah dari sini. Mari Pak Cik dan Mak Cik tumpangkan kamu ke sana. Kami pun memang nak ke arah itu. Fran tergamam. Dia tidak pernah menyangka ada orang yang sanggup menumpangkan orang asing, apatah lagi warga asing, tanpa rasa curiga. Betul ke? Tak susah kan Pak Cik? Tak ada masalah, jom, ajak Mak Cik itu sambil memimpin tangan Fran seperti cucunya sendiri. Di dalam kereta pasangan itu berbual dengan Fran menggunakan aplikasi terjemahan di telefon mereka. Mereka bercerita tentang keharmonian kaum di Malaysia, tentang bagaimana orang Melayu, Cina dan India hidup berjiran. Walaupun komunikasi agak sukar, hati Fran menjadi tenang. Kenapa Pak Cik dan Mak Cik baik sangat dengan saya? Tanya Fran akhirnya. Pasangan itu berpandangan dan tersenyum. Membantu orang yang dalam kesusahan itu kan tanggung jawab kita sesama manusia. Inilah cara Malaysia. Kita hidup bersatu padu, saling tolong-menolong. Fran terdiam. Dia teringat betapa angkuhnya dia sebelum ini memandang rendah pada rakyat negara ini. Rasa malu menebal dalam dirinya. Rupanya di sebalik bangunan tinggi kekayaan sebenar negara ini adalah jiwa rakyatnya yang luhur. Setengah jam kemudian mereka tiba di dataran Stadhuis Melaka. Kelihatan rakan-rakan dan guru Fran sedang panik mencari di sekitar bas. Fran, kau pergi mana? Sin Yi berlari memeluknya. Aku tertinggal. Tapi Pak Cik dan Mak Cik ni tolong hantar aku. Fran menoleh ke arah kereta proton itu. Pasangan tua itu melambai tangan. Pak Cik itu menghulurkan sekepingkat nama. Kalau ada masalah lagi telefon saja. Jaga diri elok-elok ya. Mereka baik gila,
Tak sangka wujud orang macam ni, kata Sinyi dengan nada kagum. Kalau kat tempat kita jangan haraplah orang nak tumpangkan orang asing. Fran mengangguk perlahan. Dia kini sedar Malaysia bukan sekadar tidak mundur, malah dalam aspek kemanusiaan mereka jauh lebih maju. Hari keempat, kecekapan pengangkutan awam. Hari ini, kita akan mencuba sistem pengangkutan rel mereka ke lapangan terbang umum guru pengiring. Fran berfikir, paling-paling pun macam kereta api lama yang bising dan lambat. Namun apabila mereka tiba di KL Sentral untuk menaiki KLIA Express ERL, Fran sekali lagi terpaku. Stesen itu sibuk tetapi teratur. Tiada siapa bertolak-tolak, semua orang beratur dengan tertib di belakang garisan kuning. Fran melihat jam tangannya. Jadual kata tren sampai pukul 9.00 pagi tepat. Tengoklah, mesti lambat seminit dua. Tepat jam 9.00 pagi tren ERL yang moden meluncur masuk dengan senyap ke platform. Wow, tepat pada masanya. 1 saat pun tak lari, jerit Fran tanpa sengaja. Masuk ke dalam gerabak, suasananya sejuk selesa dan dilengkapi wifi laju. Kereta api itu bergerak lancar tanpa gegaran kuat membelah pemandangan kota dan Tasik Putrajaya yang indah. Sistem mereka sangat efisien, akui Fran. Dia menyedari bahawa sangkaannya tentang teknologi China yang tiada tandingan adalah satu keangkuhan. Malaysia mempunyai sistem yang bukan sahaja canggih, malah diselenggara dengan sangat baik. Aku selalu ingat negara kita paling laju membangun, tapi ketelitian dan kualiti perkhidmatan di sini. Kita masih banyak perlu belajar, bisik Fran sambil merenung keluar tingkap. Epilog. Sebuah perpisahan yang berat hari terakhir di Malaysia. Fran berdiri di lobi hotel sambil mengemas beg. Wajahnya suram, tetapi bukan kerana benci, sebaliknya kerana berat hati untuk pulang. Fran, macam mana nak datang lagi, tak tanya seorang rakan sekelas. Mesti jawab Fran pantas tanpa ragu-ragu. Aku tak puas lagi. Semasa mula-mula sampai mereka menganggap Malaysia sebagai destinasi kelas kedua. Namun kebersihan fasiliti, kelazatan makanan, kecekapan sistem, dan yang paling penting, kebaikan hati budi rakyatnya telah meruntuhkan tembok prasangka mereka. Di sini aku rasa selamat. Malam-malam jalan kaki cari makan pun tak rasa takut. Orang senyum bertegur sapa, kata Sinyi. Sekembalinya ke China, Fran menjadi orang yang berbeza. Kamu dah balik? Macam mana teruk ke sana, tanya ibunya di muka pintu. Mak salah. Kita semua salah, kata Fran dengan mata bersinar-sinar. Dia mengeluarkan telefon bimbit menunjukkan ratusan gambar dan video. Tengok ni, tandas mereka berkilau. Tengok tren ni laju dan tepat masa. Dan ni, orang tua yang tolong Fran masa sesat. Mereka tak minta 1 sen pun. Ibunya ternganga mendengar cerita Fran yang penuh semangat. Ia sangat bertentangan dengan apa yang sering ditonton di berita. Nanti kita satu keluarga kena pergi sana. Mak kena rasa nasi lemak dia, mak kena tengok sendiri keramahan orang Malaysia, pujuk Fran. Baiklah, kalau anak mak dah cakap macam tu, ayah pun mesti setuju. Di sekolah topik Malaysia, sebenarnya sangat best, menjadi bualan hangat kelas Fran. Ramai yang dahulunya memandang sinis kini mula merancang untuk memohon masuk ke universiti di Malaysia atau bekerja di sana suatu hari nanti. Gadis yang dahulunya mencebik bibir apabila mendengar nama Malaysia, kini menggenggam erat kad nama Pak Cik dan Mak Cik itu di dalam dompetnya. Dia berjanji pada dirinya sendiri dia akan kembali ke tanah yang indah dan penuh budi bahasa itu. Bagi Fran, Malaysia bukan lagi sekadar satu titik di peta Asia Tenggara, tetapi sebuah negara yang mengajarnya erti hormat kemanusiaan dan kemajuan yang sebenar. Bagaimana pendapat anda? Jangan lupa kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Terima kasih kerana membaca sehingga tamat.